Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam daurah seni khat nasakh mushaf untuk hari yang keempat, minggu yang kedua. Apa khabar semua? Harap semuanya sihat. Siapa yang ada, Ahmad Amin ada. Ustaz, suara Ustaz tak dengar. Oh, suara tak dengar. Sekarang dah dengar belum? Ya, dengar Ustaz. Ya, dah. Okey. Minta maaf tadi ada teknikal, kesalahan teknikal, tekan tak kena tempat sebab tak nampak ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita Waalaikumsalam warahmatullahi teruskan lagi pembelajaran kita dalam seni khat nasakh mushaf, daurah seni khat nasakh untuk hari yang keempat. Tanpa membuang masa, insyaAllah hari ini saya nak terang sikit pasal dakwat setelah minggu lepas kita lihat berkenaan dengan kertas, dan hari ini kita cuba lihat sedikit berkenaan dengan dakwat yang kita boleh guna untuk menulis khat. Kerana dakwat ni sangat penting. Dakwat adalah satu bahagian dalam penulisan yang mesti ada untuk kita menulis. Jika kita menggunakan pen, itu tak ada masalah. Pen dah ada dakwat di dalamnya. Tapi jika kita menggunakan kayu, batang handam ataupun buluh, kita memerlukan dakwat dan bekasnya untuk kita mencelup dakwat pen tersebut ke dalam bekas. Ini bekas yang kita boleh jadikan sebagai bekas dakwat untuk kita mencelup pen ke dalamnya. Nanti saya akan tunjukkan macam mana cara nak buat bekas ni. Dan dakwat ini ada pelbagai jenis. Pelbagai jenis yang kita boleh gunakan. Saya terangkan apa yang saya gunalah, supaya mudah untuk kita lihat apa yang ada pada saya. Yang pertama, biasanya kalau warna hitam, saya akan gunakan dakwat kaimi. Dakwat kaimi ini dakwat Jepun. Dakwat kaimi ni sangat bagus. Cuma dia kalau dakwat daripada Jepun ni, botol dia lebih kurang sama je. Cuma kepala dia ni ada main peranan penting. Ada yang warna hijau, warna putih, ada yang warna kuning, dan itu nama berlainan. Contohnya kalau yang warna putih tu biasanya Daiso, ini Kaimi. Ada yang namanya lain lah, apa nama saya dah lupa. Ini sangat bagus untuk kita menulis khat nasakh. Dalam saiz yang kecil pun kita boleh tulis. Sebab ada setengah dakwat, bila kita nak gunakan untuk saiz yang halus,
dia tidak sesuai. Contohnya 1 mm ke bawah. Bukan semua dakwat boleh kita gunakan untuk menulis huruf yang halus dengan mata pen yang halus. Tapi Kaimi ni boleh. Kaimi ni saya gunakan bawah pada 0.5 pun boleh. Masih boleh tulis. Dulu saya pernah gunakan dakwat Dr. Martin. Dr. Martin pun bagus. Cuma kalau untuk terlalu halus dia agak susah. Dakwatnya lebih pekat dan kental. Untuk kita menulis huruf yang halus agak susah. Tapi Kaimi ni memang sesuai. Dan satu lagi yang kita boleh dapatkan di kedai Daiso, itu yang warna kepalanya warna kuning ataupun putih, itu lebih murah. Untuk latihan saya rasa bagus itu. Saya tak pasti untuk halus, tulisan halus saya tak pernah cuba. Dan harganya hari itu saya pernah lihat RM5 atau RM6 macam tu. Satu botol, dan satu botol tu boleh bertahan lama sebab kita bukan terus gunakan daripada botol ni, kita akan buat bekas dakwat ni. Ini yang saya tunjuk tadi, ini bekas dakwat, kita hanya masukkan sedikit saja dalam bekas ni. Dan kita gunakan pen untuk mencelup di dalam bekas tersebut. Selain warna hitam, jika menggunakan warna untuk tulisan yang besar seperti sudus jali ataupun diwani jali ataupun nasah yang ditulis dengan besar dan kita nak tulisan tersebut berwarna, biasanya saya gunakan arrow color. Ini arrow color ataupun ada yang panggil juga Shimenki. Dia ada pelbagai warna. Yang ini warna merah, ini Brazil brown, dan macam-macam lagi dah. Warna biru ada, ya. Warna hijau ada. Ini memang bagus untuk menulis sulus jadi. Untuk jika kita lihat macam belakang saya tu ada warna merah, tulisan warna merah tu, itu saya gunakan arrow color. Ini pun sama, tidak digunakan direct daripada botol, mesti dimasukkan di dalam bekas. Dan di dalam bekas tersebut kita letakkan benang sutera dan dimasukkan ink ke dalamnya. Nanti saya akan tunjuk satu persatu cara nak buat bekas tu. Ada juga daripada pelbagai negara lain, contohnya dari China, dari USA, dari England, jenis-jenis ink yang lain. Dan dia ada pelbagai kesan ataupun kepekatan dia berlainan. Biasanya ink ni kita kena cuba baru tahu. Kena test dulu baru tahu sesuai tak sesuai dengan karya yang kita nak buat ataupun tulisan yang kita nak buat. Ada satu lagi jenis dakwat ataupun ink yang dibuat sendiri. Ada proses-prosesnya dengan pelbagai jenis bahan. Ada yang menggunakan jelaga dengan gam Arab. Biasanya gam Arab ni adalah bahan yang wajib lah untuk nak buat ink. Ada yang gunakan kulit buah delima, gunakan beras yang digoreng, bunga lawang, bunga cengkeh. Itu semua boleh dijadikan warna ataupun ink untuk kita menulis. Halia, kunyit. Cuma itu kena ada kepakaran dan eksperimen lah untuk nak buat. Di Arab, kebanyakan khatat menggunakan dakwat yang dibuat sendiri. Ada
beberapa orang yang pandai buat dakwat, dia boleh supply dakwat. Contohnya di Jordan ada nama Yaqub, dia pernah bagi dakwat kepada saya. Di dakwat Yaqub ni bagus, lembut dan boleh ditulis dengan halus, boleh ditasheh, boleh diperbetulkan, maksudnya boleh ditartish. Ada Ustaz Haitham Salamu di Istanbul pun boleh buat dakwat. Dan kebanyakannya manuskrip lama adalah dakwat yang dibuat sendiri. Dulu tak ada lagi kilang yang dijual dengan berbotol begini, mereka buat dakwat sendiri. Di Yayasan Restu pun kita pernah banyak menggunakan dakwat asli yang dibuat daripada bahan-bahan asli. Contohnya kunyit untuk warna kuning dan bahan-bahan daun-daun yang dijadikan warna. Kemudian daripada situ di color zukhruf tu menjadi art piece yang cantik dan bertahan lama. Cuma itu perlu ada proses eksperimen untuk membuat dakwat tersebut. Okey, insya-Allah saya akan tunjuk macam mana cara kita nak buat dakwat dimasukkan ke dalam bekas. Saya dah 2 kali dah terleft meeting. Tertekan yang merah tu. Okey. Saya akan tukar kamera untuk saya buat demo meletakkan dakwat ke dalam bekas. Okey, pertama sekali kita perlu ada bekas yang boleh ditutup dengan rapat. Ini bekas khas untuk diletakkan ink di dalamnya. Mesti mempunyai penutup yang di dalamnya pun ada bahan yang boleh grip. Ini penting ni. Ini sebab bila kita tutup bekas ni, ini yang menahan angin daripada masuk. Jangan dibuang yang bahagian sekeping ni. Yang penting sekali bekas ni boleh ditutup dengan rapat supaya ink kita tidak kering dengan cepat. Ini mesti mempunyai bekas macam ni. Kemudian yang kedua, kita perlu masukkan benang sutera. Okey, ini benang sutera. Saya mempunyai benang sutera yang saya beli hari itu. Ini gumpulan benang sutera, kita boleh tarik. Jangan dipotong, ditarik.
dan dimasukkan ke dalam bekas ni. Jika ada soalan boleh ditanya di ruangan komen. Okey, bila kita dah masukkan benang sutera, kenapa benang sutera? Benang sutera ni yang pertama dia boleh bertahan lama dalam keadaan basah. Walaupun dia berserat dengan banyak, sebenarnya dia boleh menahan benang tu daripada naik berbanding dengan benang biasa. Benang biasa ataupun bahan-bahan lain dia cepat hancur. So bila kita meletakkan pen untuk kita mengambil dakwat dalam ni, dia biasanya terikut sekali. Tapi benang sutera ni bagus. Dia lebih konsisten untuk duduk di dalam dan tidak ikut sekali dengan pen kita tu. Walaupun dia bila sebelum basah ni kita nampak macam mudah keluar, tapi bila dah basah dengan ink, insya-Allah dia bagus untuk kita gunakan. Okey, kemudian kita tinggal lagi kita masukkan dakwat di dalam ni. Bila dia tak basah ni dia suka dia tak dia naik ke atas. Ini saya ada saya buat warna Brazil brown. Saya cuba buat bekas ink yang menggunakan dakwat warna coklat. Kena hati-hati supaya tidak tumpah. Saya ambil sedikit demi sedikit. Kalau nak cepat boleh saja tuang ke dalam tu, tapi agak bahaya, takut tumpah. Bila dah basah, lebih mudah untuk kita kontrol dia. Saya tak nampak mesej ya. Saya tak pasti apa setting tak betul ni. Ada yang hantar mesej ke? Okey, sekarang saya rasa dia punya benang sutera ni terlalu sedikit. Saya kena tambah lagi benang sutera ke dalam.
Cik, dia tak nampak. Okey dah. Jelas semua? Saya Jelas, Ustaz. kalau kurang jelas boleh tanya. Saya nak tambah lagi benang sutera ni. Sebab agak sedikit. Dia kalau benang sutera sedikit, kita susah nak tulis untuk saiz yang besar. Kalau ini benang sutera banyak, kita boleh celup lebih dalam dan tulis saiz yang lebih besar. Masukkan lagi benang sutera ni. Dan tambah lagi ink. Kita tambah lagi dakwat ya. Ini proses untuk kita nak buat bekas ink. Siapa yang belum tahu, inilah cara dia. Pastikan bekas ini ada penutup yang boleh ditutup dengan rapat. Kalau benang sutera tu banyak, bermakna ink juga kita kena tambahkan lebih lagi. Okey, insya-Allah kita boleh cuba. Saya rasa dah cukup. Bersihkan di bahagian penutup ni supaya dia tidak mengeras di tepi dan membolehkan angin masuk. Yang penting kita kena jaga supaya boleh bertahan lama. Kalau angin masuk, ink cepat kering. So kita test dulu. Ini maknanya dah boleh guna ni. Okey. Inilah bekas ink untuk kita gunakan menulis hot, dan pastikan mempunyai penutup yang boleh ditutup dengan rapat. Bekas bila kita dah masukkan benang sutera dan ink, bekas ni kalau diterbalikkan pun tak apa. Dia tidak jatuh. Syaratnya di dalam ni tidak terlalu banyak sangatlah. Kerana untuk menulis hot tak perlu banyak. Biarkan benang sutera tu basah dah boleh kita celup dan menulis.
So maknanya kalau ink dah begini pun dah boleh tulis dengan elok. Okay, Amir Rahimi tanya bila perlu tambah air untuk dakwat. Okey. Memang kebanyakan ink kita boleh tambah air. Bila keadaan benang sutera ni agak kering, mungkin disebabkan sudah mengering dan ataupun waktu yang lama, dia akan mengering sedikit. Jika kita rasakan bila kita menulis agak pendek, mungkin hanya di situ dah habis, itu maknanya dia dah sudah mula mengering. Kita boleh tambahkan air di dalam ni, sedikit air di dalam ni. Contoh, saya ada bekas air macam ni. Ini air biasa. Saya tambahkan air sikit. 2-3 titik dah cukup. Kemudian kita kacau semula. Dah masukkan air, kita kena kacau semula. Bagi dia merata air dengan dakwat tersebut. Sebolehnya setiap kali kita nak mula menulis, mungkin selepas sehari kita tinggal bekas ni, besoknya kita mula, sebelum menulis tu kita kacau dulu. Kita tekan-tekan bahagian benang sutera ni supaya ink tu dia merata balik. Kalau perlu tambah air masa tu kita boleh tambah. Dah kita kacau, kita try lagi. Biasanya bila kita dah tambah air, dia kepekatan dia agak kurang. Dia lebih nampak tidak pekat dan kalau kita nak hitamkan balik ataupun gelapkan sedikit warna, kita tambah lagi warna brown tadi. Okey, benang sutera beli di mana? Di mana nak beli ya? Dulu di Kelantan kami pernah beli di tempat kilang yang buat songket, kalau tak silap saya. Mungkin tempat-tempat yang macam tu yang guna benang sutera untuk buat kain dia orang. Boleh tanya di situ. Atau di Shopee saya tak pasti, mungkin ada. Cuba cari dekat Shopee, ada orang yang menjual benang sutera untuk menulis ni. Masa di Turki saya banyak belilah, tapi dia paket dia kecil-kecil saja. Saya tak ada contoh pula yang kecil. Sebab sekarang ni saya ada ni saiz dalam plastik. Ni dalam plastik. Ni benang sutera saya. Ni.
Tapi kalau yang dijual untuk menulis tu, biasanya dia orang dah paket dalam plastik yang kecil. Biasanya satu plastik tu boleh gunakan 2 bekas ni. Boleh digunakan dalam 2 bekas. Kalau bekas yang besar mungkin 1 sajalah. Okey, itu saja bahagian penerangan sedikit tentang hari ini kita bincang pasal ink, dan sekejap lagi saya akan teruskan ke bahagian kaedah seni khat nasah. Harganya dalam lingkungan berapa, saya rasa tak mahal sangatlah. Benang sutera tak mahal. Kain sutera yang dah jadi baju tu mahal. Ni benang sutera ni tak mahal sangat, mungkin beberapa ringgit sajalah. Kalau baju batik benang sutera itu mahal. Mungkin kalau di Kelantan, Terengganu ada tempat-tempat yang buat songket, boleh tanya. Itu biasanya dapat dalam kuantiti yang banyak tu. Dia bagi segumpal gitu. Kadang-kadang dia bagi free saja sebab dikilang dia. Kalau kita beli yang dah dipaket tu, itu mungkin 2-3 ringgit tu. Saya tak tahu, saya tak ingat lah. Ada ke siapa yang pernah nampak dekat Shopee? Boleh komen. Bila waktu untuk tukar benang? Okey. Bila waktu untuk tukar benang? Bila benang tu dah keras, tak boleh nak guna. Saya ada contoh-contoh yang tak boleh guna dah ni. Ini benang sutera yang dah tak boleh nak guna dah. Ini dah lama dah saya gunakan dan saya tinggal lama tak guna dia. Terus sekarang ni dia dah keras. Nampak? Ni dah keras. Ini memang dah tak dipakai dah. Kena buang je. Tapi bekas ni masih boleh guna. Benang sutera saja kita buang. Ni. Ini dah keras ni. Kita boleh buangkan sampai bersih dan kita bersihkan bekas ni, kita boleh guna untuk buat bekas ink semula. Ini yang memang betul-betul kita pegang pun dah tak ada warna dah. Tak melekat dah. Ini warna biru. Aero color juga. Nak buang dia pun, nak buka dia pun susah. Bila kita dah dapat, tangan kan dah bersih lah. So maknanya ink tu hanya melekat dekat benang sutera ni. Tinggal kita basuh sikit dan boleh buat bekas baru. Walaupun penutup dia rapat, tapi jika kita tinggal dalam waktu yang lama, dia tetap kering. Sebab tu kalau biasanya kalau kami nak buat lauhah yang baru, memang kena buat bekas baru lah. Dan biasanya kalau bekas baru ni ink dia lebih lembut dan sedap digunakan. Kalau bekas tu dah 5 bulan, setahun, walaupun dia tak kering, biasanya ink itu kurang lembut, dia agak keras. Ada kadang-kadang tu dia mempunyai macam apa, biji-biji yang mengeras tu, dan kadang-kadang itu yang ganggu tulisan kita. Kalau kita nak buat lauhah dalam tulisan yang besar, contohnya huruf alif kita tarik,
Kadang-kadang ada bintik-bintik daripada kotoran ink tu. Sebaiknya kalau nak buat lawhah yang baru, kita buat bekas yang baru. Ini bekas yang dah dibuang benang sutera tersebut. Apa dakwat warna yang zirnih, kalau di Turki ada jual dakwat warna kuning keemasan tu. Dia panggil zirnih kalau tak silap saya. Tapi tidak berkilat macam gold. Kalau dia tak berkilat macam ni, dia lebih warna kuning. Jika kita tulis atas kertas yang hitam, itu lebih naik lah. Dia bukan gold. Kalau gold kita kena guna gold 24 karat. Itu ada proses lain. Biasanya orang yang buat tazhib biasalah gunakan gold tu. Kalau dakwat kuning tu dia bukan gold. Dia sesuai untuk digunakan atas kertas yang warna hitam. Okey. InsyaAllah kita buat tulis pula kan. Kita sambung kaedah khat nasakh yang kita buat minggu lepas. Minggu lepas kita buat huruf jim. InsyaAllah hari ini kita lihat pula huruf dal. Okey, kita tengok huruf dal. Huruf dal dia mempunyai beberapa pergerakan. Yang pertama, kedua, ketiga dan keempat. Yang pertama dia seolah macam titik. Kemudian kedua, ditegakkan mata pen sedikit dan tarik turun ke sebelah kanan. Begitu, dan daripada sini tarik ke bawah sedikit ke sebelah kiri dan berhenti dengan mata pen menegak. Ketika berhenti ni mata pen kita menegak. Daripada sebelah kiri, sebelah kanan agak condong dan dipusingkan sedikit demi sedikit sampai di ujung ni menegak dan tolak ke atas sikit. Ini bentuk huruf dal. Okey. Tengok. 1 2 3 4.
dia menurun sedikit ke bawah. Bahagian kanan tinggi. 1, 2, 3, 4. Okey, sekali. 1, 2. Ni yang lembut sikit. Kemudian ambil sini. 3, 4. Dia seolah bentuknya tiga segi begini. Ini dal di dalam khat nasakh. Berbeza dengan sulus. Kalau yang ada tarwis tu sulus, ya. Kalau sulus lebih besar. Ini sulus. Ini bentuk di dalam khat sulus. Dal di dalam khat sulus. Lain. Shape-nya pun lain. Ini untuk sulus. Ini yang nasakh. Satu saja bentuknya. Dal dalam khat nasakh ni mudah, satu je. Tak ada berubah. Kalau dalnya mufrad. Cuma dal bersambung, dal yang disambung dengan huruf lain. Tengok. Dal yang disambung dengan huruf lain. Naik ke atas, condong sikit ke sebelah kiri. Kemudian daripada sini keluarkan dengan nipis. Baru tebal dan tegak juga. Di ujung ni tegak juga mata pen. Menurun sedikit dan pastikan di bawah ni mesti ada ruang kosong. Bermakna kalau kita patah balik, ini dah tak betul ni. Ini pun tak betul. Naik atas berhenti dan sambung di bawah saja. Tak payah double bahagian yang naik ni. Kalau di sini kurang ruang pun tak tepat juga. Pastikan ada ruang yang cukup. Di sambungan ni hanya bentuk yang nipis saja. Kita tengok ba dal. Cuba sambung dengan ba. Bersambung dengan dal. Ambil di sini. Menegak ke atas. Dal yang disambung lebih melengkung sedikit berbanding dal tunggal ataupun dal mufrad. Dal ni agak lurus dan melengkung sikit ke bawah dan naik ke atas. Bahagian bawah ni berbeza bila dia disambung dengan huruf lain.
Jim dal. Okey, ini kita buat dal bentuk kedua. Okey. Oh, ini pelik sikit. Dia jim dal alif ni. Bahagian bawah boleh dibulatkan begini. Cuma dia punya jarak ni pastikan hanya 2 titik. Ini jim dal alif. Agak susah nak kenal lah orang biasa. Jadi untuk penulisan mushaf apa semua kita elak guna dal ni lah. Lebih menggunakan dal yang biasa, yang jelas. Ini saya pernah tunjukkan di bahagian alif dulu macam mana alif yang bersambung dengan dal. So, maknanya bila bersambung dia ada 2 bentuk. Satu yang ini, yang kedua yang membulat di bawah. Sin dal. Ciri-ciri penting bila dal disambung dengan huruf lain, pastikan di atas ni tidak terlalu nipis. Kedudukan mata pen kita bila berhenti begini, bukan menegak. Dan kedudukannya lebih condong sedikit ke sebelah kiri. Kemudian bahagian bawah pula dal mesti lebih tinggi daripada huruf sebelumnya. Ba dal, sim dal, sad dal, dal ni mesti tinggi. Sad, mim, dal. Kalau gunakan dal ini, pastikan kiri dan kanannya sama. Maknanya dal ini membulat, membujur gitu.
Muhammad. Okey. Ini huruf dal. Tak banyak huruf dal. Dia punya bentuk satu yang bersambung. Pertama yang macam ni. Kedua membulat ke bawah. Yang ini. Kalau bersambung dengan alif dia terus naik ke atas. Kalau dal tak membujur, salah ke? Kalau dal tak membujur. Kalau ini memang membujur lah. Kalau kita gunakan dal ini membujur. Kalau tak membujur gunakan ini. Bentuknya. Kalau dia condong begitu. Kalau dia condong itu tak ikut kaedah lah. Tak tepat kaedahnya. Contohnya macam ni. Untuk dal yang ni, kaedah asalnya dia membulat. Okey, kita tengok pula huruf huruf ra lah. Huruf ra pun tak banyak. Yang pertama kita lihat pergerakan dia dulu. Satu. Yang pertama. Dua. Dan tiga. Pertama, macam huruf ba di awal, dipusingkan sedikit. Kemudian sambung ekor ra, turun ke bawah, nipis dan tebal, bahagian bawah. Okey, ini kita boleh gunakan hujung mata pen gitu. Naik ke atas. Bahagian bawah ni patah balik, dipenuhkan dengan ink. Lukis sedikit. Tak perlu besar sangat. Cukup 2 titik di dalam ni. Tengok lagi. Ini kepada ra. Turun ke sebelah kiri sedikit. Dan dipusingkan mata pen. Ekor ra tidak terlalu ke bawah dan jangan terlalu ke atas. Kalau ini terlalu ke atas. Di sini terlalu ke bawah. Ambil di tengah-tengah ni. Okey. Itu ra yang pertama. Ada dua bentuk ra di dalam khat nasakh.
Roh yang kedua bentuk begini, tebal, dipusingkan sedikit mata pen, nipis. Nipis dan tebal balik. Pusing naik ke atas. Ini roh yang kedua. Okey, jarak ni jangan terlalu jauh. Kerana kita perlu bezakan dengan roh sulus. Saya buat roh sulus. Tebal, nipis sedikit. Bahagian bawah ni tebal sedikit dan naik 2 titik. Dia lebih besar. Kalau nasakh 1 titik, dia 2 titik. Nasakh lebih rapat. Naik lebih rapat. Ini lebih besar dia punya bukaannya. Bentuk hampir sama, tapi kalau lihat memang ada perbezaan dia. Sini walaupun nipis, bahagian sini juga nipis, tetapi kedudukan mata pennya berlainan. Ini kedudukan mata pen sulus. Kedudukan mata pen nasakh begini. Ini sulus, ini nasakh. Okey, ada yang tanya, Sanusi tanya, adakah ha Muhammad tu adakah lebih kecil daripada ha tunggal atau ha depan kalimah? Betul, ini memang khusus untuk Muhammad dan kadang-kadang tu ha yang bersambung dengan roh ini memang kecil, lebih kecil. Kadang-kadang tu 3 titik saja. Kalau ha di jim ataupun ha di depan tu 4 titik biasanya. Dan ini biasanya kalau kita gunakan pen yang lebih nipis, lebih halus, di sini memang digunakan hanya separuh mata pen saja. Lebih kecil daripada ketebalan huruf biasa. Diangkat sedikit mata pen dan bentuk ha ini lebih nipis. Alhamdu pun sama. Alhamdu Muhammad. Kemudian roh yang disambung dengan huruf lain, ba, okey, roh huruf yang pendek sebelum roh ada kepala, tapi kepala ni hanya kecil saja. Yang bermula di dalam huruf ni ba roh, bermula di dalam huruf ba dan keluar sedikit. Ini kepala roh yang disambung dengan ba. Ba yang pendek. Okay. So maknanya ekor roh ini sama dengan roh tunggal. Cuma buangkan kepala dia yang besar tu, tinggal sedikit saja di dalam ba. Berbeza kalau ba ini panjang. Kalau ba yang panjang, okey, ini bentuknya sama dengan roh tunggal. Ada kepala yang tinggi
dan echo raw yang biasa. So maknanya kalau kita buangkan raw ini, dia adalah raw tunggal. Bentuknya sama. Ukurannya pun sama, 2 titik di dalam. Okey, raw ni tak banyak bentuk sangat. Dia kurang macam medal juga. Raw tunggal, raw bersambung. Ini raw yang kedua. Ini yang pertama, kedua dan ketiga. Okey, kita terus ke sin. Cepat sikit hari ni. Kita masuk huruf sin. Saya rasa kurang hitam ya. Dakwah ni saya pakai dakwah hitam. Dia brown ni dia kurang nampak. Okey, sin kita bagi perhatian sikit. Ada banyak bentuk yang boleh kita lihat nanti. Okey, ini pergerakan dia dulu. 1, 2, 3, 4, 5 naik sedikit. Kemudian 6, 7, 8, 9, 10. Okey, ini biasanya sampai sini 10. Hujung ni gunakan pen yang halus. Kita buat huruf sin, kepala sin, nipis dan dipusing sedikit mata pennya. Naik ke atas. Pastikan ini sama. Yang pertama dan kedua. Okey. Nipis, turun. Okey, ini ada stepnya. Naik ke atas balik. Kemudian, ini lebih rendah daripada nombor 2. Buat satu titik itu. Satu titik. Ini lebih rendah.
titik dan di pusing mata pen menurun. Kemudian dibuat ekonya. 1, okey. Sampai sini naikkan bahagian atas ni nipis saja dan lebih rendah daripada permulaannya. Bahagian sini kena bagi perhatian sikit. Di dalam khat nasakh kita buat seolah macam titik dan turun. Kalau sulus melengkung. Ni beza di bahagian eko sin yang pertama tu. Ini nasakh. Nasakh banyak menggunakan pergerakan begini, titik dan nipis, titik nipis. Dia seolah macam pergerakan titik dan dipusingkan mata pen begitu. Kalau sin sulus, bahagian situ penuh dan melengkung penuh mata pen. Ini sulus. Okey. Bahagian sini tengok dia melengkung. Ini lain. Bahagian kalau nasakh lain. Kita tengok sin nasakh balik. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 6 titik dan nipis ke bawah. Pun gunakan mata pen supaya nipis di hujung tu. Nampak ni gigi yang pertama, kedua dan ketiga mesti lebih rendah. Boleh? Lagi sekali saya ulang. 1. Ini saya tunjuk yang jelas saja. Ada kalau tulisan yang advance sedikit di sini pun halus, ya. Sama dengan kedua tu bentuknya berbeza sikit. Ini saya tunjuk yang tebal ya. Dia seolah begini, tebal, nipis. Boleh juga dibuat begitu. Bahagian bawah ni tebal dan diangkat sikit mata pen supaya lebih nipis bila bersambung. Okey, nipis itu. Turun.
Jaga supaya ekornya tidak terlalu tebal. Tiga titik ataupun 2,5 titik. Okay. Kalau kita tulis bold, dia akan jadi 2,5 titik. Tulis yang biasa mungkin jadi 3 titik. Nasah ni lebih cantik kalau bold sedikit. Jadi dia lebih gagah hurufnya. Saya teruskan sin yang bersambung. Okey, sin bersambung. Sin bersambung ni ada dua. Yang pertama jelas, nampak gigi semuanya. 1, 2 dan 3. Yang pertama. Yang kedua, gigi ketiga tak nampak jelas, hanya melengkung saja. Ini bentuk yang kedua. Ini bila bersambung dengan huruf mim, ya. Bila kita nak gunakan yang ni, ini huruf mim, huruf jim, huruf ha, huruf ya dan ra. Ra yang tadi tu kita ra ni kalau depannya ada sin, sinnya tak ada gigi yang ketiga tu. Selain daripada huruf ni, kita gunakan sin yang gigi ketiga ni jelas. Contohnya sin alif, sin ba, sin dal, semua ada gigi ni. Cuba kita tengok yang ini dulu, sin mim ni. Naik ke atas, terus turun tanpa membuat gigi yang tinggi. Mim. Ini sin mim. Cuma yang kalau jim dia tajam sikit. Sajadah. Ini dia beza dengan mim lah. Tapi tetap dia gigi je tidak naik. Gigi yang ketiga sin tidak naik.
sin H di tengah. Sin H kemudian sinia. Okey, tak ada gigi yang ketiga. Ini ya nipis. Okey, ini antara bentuk-bentuk sin tanpa gigi yang ketiga bila bersambung dengan huruf tertentu. Manakala sin yang biasa ni, huruf selain daripada huruf tadi, huruf mim, jim, ha, ya, ra, selain pada huruf tu, maka sin mempunyai gigi yang ketiga bila bersambung. Tengok sin alif. Sin ni cantiknya bila gigi yang pertama ni, bahagian bawah ni lebih nipis sikit. Tu kena dicuba angkat mata pen di bahagian bawah tu supaya lebih nipis daripada gigi yang kedua. Kalau nak sambung dengan sod, to, cara dia begini, dinipiskan. Okey, saya tengok soalan awal. Saya pernah lihat alif pada sin tu macam terlebih ke bawah. Adakah itu? Oh, okey.
Itu bukan kaedah. Saya faham tu soalan tu. Okey, ada setengah penulis ketika memperbaiki alif ni, dia tertarik begitu. Sebenarnya ini bukan kaedah. Ini hanya kesan daripada kita nak baiki alif. Di dalam Syauqi pun hanya ada 2-3 tempat saja, tidak jadi sebagai kaedah. Tapi kebanyakan penulis yang tak hanya melihat sahaja tanpa mengetahui dengan mendalam, dia ingat ini kaedah, dibuat semua tempat ada ini. Ini tak betul. Kalau kita nak buat boleh, nak tinggalkan pun boleh. Tapi dia bukanlah kaedah untuk alif. Dan biasanya ketika huruf tu ditarik dengan panjang, ada kasyidah. Bukan yang pendek begini. Sin dengan huruf sin. Okey, kita buat ayat sikit. Ada insyaAllah. Kita buat sin dengan huruf sin. Bismillah. Okey, ini bila sin bertemu dengan huruf yang seakan sin, kita naikkan satu huruf supaya dapat bezakan dengan gigi sin.
Dia kurang jelas ke apa? Nampak macam kelabu sikit. Hmm. Ona sana should do pastikan dal kalau disambung pastikan dia tinggi ya. Tinggi daripada huruf sebelumnya. Untuk daka. Kalau ada soalan boleh tanya. Nanti saya tengok soalan. Lepas saya tulis.
Okey. Ini bila ada huruf yang bersamaan gigi ni, kita naikkan satu lah. Kalau sin, tadi ada pertanyaan sin kan. Sin ditarik sedikit huruf gigi sin yang ketiga ni. Jangan terlalu rapat. Kalau boleh dipanjangkan sedikit yang ketiga, baru sin yang kedua. Sekarang dia ada nun, ada nun, kita boleh naikkan nun. Tapi kalau sin dipanjangkan yang ketiga ni. Okey, saya rasa itu saja untuk hari ini. Ada berapa? Ada 50 lebih. Boleh buka kamera tak? Dia orang nak ambil gambar sikit masing-masing. Nampak sikit. Tu. Siapa yang ambil gambar? Muin. Belum ambil gambar Muin. Ni Aizat ada. Ahmad Amin ada. Oh, siap Amin lah. Siap. Siap. Alhamdulillah. Ini nanti kita ambil gambar, kita akan hantar dalam grup je. Baru nampak buku masing-masing. Ada yang kenal, ada yang tak kenal. Okey, insya-Allah dia orang dah ambil gambar kot sebab dia orang pesan kat saya suruh pesan untuk nak tengok muka. Oh, Helmi pun ada. Okey, insya-Allah kita sambung besok pagi Hari yang kelima, hari ni keempat. Kalau boleh kita siapkan kaedah kita sampai huruf terakhir lah dalam bulan puasa ni, insya-Allah. Okay, jika ada apa pertanyaan, apa komen apa semua boleh letakkan grup. Okey. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Jazakumullah.